ni. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Tuhan kami, rahmatilah kami ya Allah. Kami telah banyak melakukan dosa kepada-Mu ya Allah, dan kami abai untuk memohon taubat kepada-Mu ya Allah. Ampunkan dosa kami, dosa guru kami, dosa ibu kami, dosa anak kami ya Allah, dengan rahmat dan berkat-Mu bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Pada malam ini kita nak tackle dari sudut dia panggil structural approach. Structural approach. Jadi kita lihat ya. Apa yang kita telah belajar sekarang ni, kita belajar by kotak-kotak. Kotak-kotak ya tak? Small topic, dan kita belum dapat nak cantumkan setiap tajuk kecil tu menjadi satu tajuk besar. Ya, macam saya dah boleh cantum lah. Tuan-tuan mungkin belum boleh lagi. InsyaAllah 3-4 bulan lagi boleh. Ya, jadi nanti saya lihat kita ada sikit latihan lagi ni. Ya. Structural approach, orang yang mengatakan teori ini adalah Krashen. Ya, Bramfit, CJ, lepas tu Fino, Chioro, Krashen, VJ, ada lagi seorang, saya lupa dah. Krashen, ada seorang lagi saya lupa. Okey, tuan-tuan, dia kata Al-Quran ini sebenarnya berbentuk structure. Kalau dalam satu ayat ni, kita ambil contoh ya. Ayat ini kita kata Alhamdulillah ya, Rabbil Alamin. Cuma berbezanya ayat Quran ni tuan-tuan, Rabbi Alamina. Ini ya. Ini structure ya. Tuan-tuan, ini satu structure. Ini satu structure. Jadi dalam ayat Al-Fatihah surah yang kedua ini, ayat kedua ini ada dua structure. Ini understood structure. This one not understood structure. Ya, kalau saya sebut tuan-tuan semua tahu. Ini structure mubtada'. Ingat lagi tak? Okey, ingat lagi? Ini structure khabar. And this is an understood structure because it is a complete sentence. Alhamdu, all praise to Allah. Ya. All praise are to Allah Subhanahu wa taala. Ini understood structure. But this one, dia kata ini structure mudhaf dan ini mudhafun ilaih. Boleh tak? Rabbi, penjaga. Penjaga apa? Penjaga alam. Siapa yang jaga siapa? Rabbi yang jaga alam. Jadi Rabbi belong to alam. Jadi ini kita kata mudhaf. Rabbi menjaga alam. Ini kita kata mudhaf, penyanda. Ini mudhafun ilaihi. Mudhafun ilahi. Ini kena sandar. Semacamlah juga Rasulullahi. Okey? Ini kajian dia tentang approach dalam Al-Quran berbentuk structure. Ya, jadi ada berpuluh-puluh structure yang akan kita terangkan nanti. Saya akan beritahu. Ya, structure dia. Jadi di sini tuan-tuan, ini structure ayat isim. Kita dah belajar banyak kali dulu. Ini structure yang tidak boleh difahami. Rabbul Alamin. It is not an understood sentence. Bukan ayat yang difahami. Kecuali kalau dicantum dengan ayat ini, baru kita tahu segala puji bagi Allah, Tuhan penjaga seluruh alam. Okey? Okey, tuan-tuan, nampak tak ni? Mubtada' dan khabar. Boleh faham ni? Mubtada' dan
khabar. Mubtada dan khabar. Ini maksud dia structure. Boleh faham tak? Mubtada dan khabar itu structure. Ya, itu maksud dia structure approach. Okey. Jadi tuan-tuan, kajian pendekatan structure ini dia mengatakan setiap perkataan dipengaruhi oleh perkataan sebelumnya, kecuali perkataan pertama. Okey? Tuan-tuan faham betul-betul? Tak faham, angkat tangan. Alhamdulillah. Ini perkataan pertama, tak ada apa-apa depan tu. Jadi dia mestilah berbaris depan, berbaris asal di depan. Sebab isim ni baris asal dia baris depan, kecuali dia ada alat menjadikan dia baris atas atau baris bawah. Okey. Jadi alhamdulillah. Lillah, Allah menjadi baris bawah sebab adanya li. Betul? Rabbi menjadi baris bawah sebab dia ikut hi. Al-alamin, dia juga baris bawah, tak ada dia ya sebab dia ikut Rabbi. Itu dia maksud structure. Jadi setiap kalimah dalam ayat ini ada hubung kait dengan kalimah sebelumnya. Sekali boleh? Ya? Tahu? Okey. Tulah balik Okey. Okey, entah dah. Dah balik. Okey. Jadi kata kaedah struktur ni, kita setiap kalimah dalam ayat Quran dia ada peranan dia. Ada peranan dia, ataupun dia kata dalam bentuk yang mudah dia kata position dia. Position ni kedudukan. Jadi dah tengok tu ya. Position kedudukan. Jadi oleh kerana alhamdulillah ni duduk di awal ayat, maka position dia mestilah dekat dalam keadaan normal, iaitu normalnya berbaris hadapan. Isim normalnya berbaris hadapan. Fi'il mudhari' normalnya berbaris hadapan. Jadi dia tidak boleh ubah apa-apa. Jadi lillah ini position dia panggil jar wa majrur. Betul tak? Betul tak jar majrur? Jar wa majrur. Tuan-tuan, kaedah struktur ni dia kata setiap kalimah ada position kedudukan. Okey. Jadi alhamdulillah ni kedudukan dia asal sebab dia kata nama yang dia tidak didahulukan oleh orang lain. Okey. Jadi lillah ni kedudukan dia adalah dari kedudukan ni tansi dia jadi khabar. Dia jadi khabar. Jadi khabar kepada alhamdulillah. Tapi dari segi sarafnya dia ni ja wa majrur. Ini huruf ja ini huruf ja Arab juga tu. Ini huruf ja dan ini baris bawah disebabkan ada huruf ja. Boleh? Boleh ni? Boleh? Okey. Jadi Rabbil Alamin, Rabbi ni satu perkataan, dia kata nama. Rabbi ni dia ikut Allahi sebab dari segi kedudukan, sebab dia datang lepas Allah. Jadi bila dia datang lepas Allah, hubungan dia dengan Allah ni dia mesti baris bawah sebab dia jadi apa? Ingat lagi tak? Bukan mudah, jadi tabi'. Siapa yang kat tabi' tadi? Tabi'. Bagus. Dah boleh kata tabi' tu bagus tu. Ada orang bila orang kata tabi', dia kata saya dah nak kata dah tadi. Tapi tak kata-kata. Okey, tabi'. Okey. Tabi' ini jadi tabi' dan dia juga jadi mudhaf. Ingat? Jadi bila dia jadi mudhaf, jadi mudhafun ilaih, dia mesti baris bawah. Tanda baris bawah dia ya, sebab dia jamak. Ini tanda baris bawah dia jelas baris bawah. Jadi ini position dia mudhafun ilaih, dan campuran daripada mudhaf dan mudhafun ilaih ni dia jadi apa? Tabi'. Dia ikut pada Allah. Ya. Sebab dia mudhafun ilaih. Dua-dua sebab sama. Sebab Rabbi pun dia, sebab dia mudhafun ilaih pun dia. Ya, tuan-tuan faham lagi tak mudhafun ilaih ni? Jawab je tak faham. Kalau Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, Rabbu mesti baris depan sebab tak ada apa-apa. Di sini Rabbi baris bawah sebab dia ikut hi. Tuan-tuan tak faham? Tanyalah 10 kali tak apa.
Dia sebab mudhafun ilaih. Betul tak tadi? Dia sebab mudhafun ilaih. Ya? Berarti boleh. Ayat ni saya faham. Ya betul. Tak apa ni tak. Jadi kita tengok ini position. Ini kata structure mazhab structure, dia kata ini adalah satu structure. Ini adalah satu structure. Jadi di sini ada dua structure. Structure pertama mubtada dan khabar. Structure kedua mudhaf dan mudhaf ilaih. Structure pertama structure yang understood. It is a complete sentence. Structure yang kedua, it is a praise. A praise. Ya, bukan Okey, setakat ni boleh? Okay. Yang nun di belakang tak kira yang saya. Yang mana? Yang Oh no nun tak ada datif pada ke. Ini dikena ya je. Ya. Ya. Dia sebut je alamina. Macam muslimina kan? Nun tak kira. Okey. Okey, setakat ni boleh? Okey. Itu dari segi position dia. Okey. Tuan-tuan, kaedah approach juga dia mengatakan, dia kata, tuan-tuan boleh terima tak ni? Dia kata faktor penting dalam kaedah approach ni, dia kata faktor kalimah yang mabni. Boleh tak? Okay. Dan kalimah yang mu'rab. Saya terang dalam bahasa Melayu. Mabni ni yang tetap, yang tetap. Okey, boleh terima ni? Mu'rab ni yang berubah. Itu saya kata nak bahasa Melayu ke bahasa Arab? Itulah. Dua-dua supaya tahu kan? Dua-dua. Hari ni malam ni lesson very short. Kita balik awal. Sadaqallah pertama kita balik. Tapi malam tu tak ada kata sadaqallah. Sampai YouTube, orang punya YouTube tanya, why this night, last night there is no sadaqallah? Because angel learning. Orang kata pembelajaran will take place when one learning has meaning. Betul tak? Mana learning take place and the second short time. Boleh tak? Okey. Dan tengok sini. Dalam ayat ini tuan-tuan, mana perkataan yang tetap? Dan mana yang berubah? Siapa boleh beritahu? Dalam ayat ini, mana yang tetap, mana yang berubah? Yang mana boleh berubah, yang mana kena ubah? Yes, Dr. Wee, tepat sekali. Yang tetap li ni, betul tak? Li. Yang tetap. Yang boleh mengubah. Yang tetap ni dia mengubahkan Allah. Jadi Allah lillahi. Jadi bila dia mengubah Allah, yang ini pun ikut Allah, yang ini pun ikut Rabbi. Boleh? Jadi ikut kaedah structure approach, kita mesti lihat dan kita mesti cari mana kalimah yang berubah. Kalau huruf ja, it is considered as one kalimah, even though satu huruf. Jangan lupa. Jadi lillahi, asal dia li campur dengan Allah. Bila dia combine lillahi li, actually ini dua kalimah. Okay, dua kalimah. Jadi dalam ayat ini, ikut kaedah structure ni dia kata, kita kena tengok dalam ayat tu, tengok structure dia dulu. Structure dia kita kena tengok melalui baris. Kemudian kita lihat dalam structure ada tak kalimah yang tetap mabni, iaitu ada lam. Jadi lam ini tengok kerana adanya lam mengubah habis. Tak mengubah habis. Okey, sampai ke Ar-Rahman Ar-Rahim habis kena ubah. Sampai ke Malik Yaumiddin habis kena ubah. Habis sampai ke iyyaka na'budu. Ya, jadi tuan-tuan, tengok ni kita faham teori dengan reality. Tengok ni. Bismi, betul tak? Bismi. Lahi, betul tak? Ar-Rahmani, betul tak? Ar-Rahimi. B satu saja. B itu huruf ja, nama dia huruf ja, dan dia boleh mengubahkan semua. Ismi ini majrur dengan B, boleh?
Itu bahasa Arab. Ismi majrur dengan berbalik bawah sebab adanya bi. Allah balik bawah sebab dia jadi mudhafun ilaih. Ar-Rahman balik bawah sebab dia tabi'. Ar-Rahim balik bawah sebab dia tabi'. Tak apa ni tabi'? Ikut. Ar-Rahim ikut Ar-Rahman, Ar-Rahman ikut Allah. Allah kena bagi bawah sebab dia position dia mudhafun ilaih. Jadi tuan-tuan, inilah dikatakan position. Position tu maksudnya siapa yang nak duduk lepas B boleh, tapi dia mesti position dia majrur. Boleh? Boleh. Position dia majrur. B ni has no position because dia memainkan peranan mengubah orang. Okey, siapa nak duduk lepas ismi ni, dia mesti position dia mesti majrur juga. Dan dia mesti isim, tak boleh orang lain. Okey? Siapa dia nak duduk lepas Allah ni mesti juga majrur juga kalau ada lagi. Sebab dia jadi sifah. Dan ini juga dia jadi tabi'. Ini dia jadi tabi'. Jadi tuan-tuan, majrur, tabi', sifah, mausuh itu position. Kalau ikut teori structural approach, position, kedudukan. Kita tak boleh baca bismillahu, tak boleh, salah. Sebab lepas B mesti baris bawah. Jadi these are the positions. Ni position dia majrur. Position dia majrur apa sebab? Sebab dia jadi mudhafun ilaih. Position dia majrur sebab dia jadi tabi'. Position majrur sebab dia jadi tabi' yang kedua. Tuan-tuan tak? Jadi position ni tuan-tuan ada berapa saja banyak, lebih kurang dalam tak sampai 40. Tak sampai 40. Isim kalau bagi depan ada 8 position. Kalau bagi atas ada 12 position. Kalau bagi bawah ada 3 position. Itu saja. Itu saja. Kita habis 2 bulan dan kita simpan duit dia sekarang. Kita beramal pergi. Oh, repeat ke sana? Oh, tengok. Tak apa. Itu positive thinking tu. Tak apa. Okey tuan-tuan. Tengok ni. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kita nak kenal apa dia, nak kenal apa dia perkataan yang tetap, yang mengubahkan orang. Boleh? Jadi tuan-tuan, kita kenal satu ni, haraf jar. Tapi ada 2 lagi perkataan yang mengubahkan orang. Dia tetap mengubahkan orang, dan dia juga diubah, tapi dia juga mengubahkan orang. Dia diubah dan dia juga mengubah orang lain. Siapa dia orang tu? Jadi malam ni kita belajar. Memang malam ni the most critical part malam ni lah. Saya kata, sebab saya pun 3 hari dah keliru ni, dapat tengok nota buatnya keliru, nak dapatkan, nak fahamkan. Tapi alhamdulillah faham malam tadi. Okay. Jadi tuan-tuan, ingat kita tak payah kenal isim sebab dia diubah. Boleh? Isim dia diubah. Ini isim, kenapa dia diubah? Sebab dia jadi sifat kepada Allah. Betul tak? Ini isim, dia bagi bawah, dia diubah sebab dia ada huruf jar. Jadi oleh sebab itu kita nak kenal siapa ni yang duk pandai-pandai mengubah orang ni. Jadi kalau tuan-tuan berjaya kenal pengubah ni, jangan risau tuan, akan dapat. Ada tu dia mengubah orang, ada tu dia diubah dan dia mengubah orang. Tu kesian dia. Tu huruf ya dia lah yang mengubah. Tu. Yang gua belum tahu lagi. Okey, ambil rehat 1-2 minit. Boleh? Okey tuan-tuan. Kita akan tengok ayat Quran. Saya kena train tuan-tuan approximately 3 bulan. Saya jangka untuk mengenali apa tu mabni dan mu'rab. Jadi hari ni saya baca, saya tunjukkan bila saya kata mabni. Bila saya kata mabni, dia ngubahkan ini. Okey, kita tengok ayat Quran ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Al-Baqarah. Tuan-tuan ada Quran kecil tak? Quran yang kita bagi dulu. Sila tengok. Ya, yang tu. Yang tu yang awal dulu. Kita gunakan Quran ni sepanjang masa. Yang hijau tu bila kita final nanti. Al-Baqarah ya. Saya ada ni. Quran saya tu sudah bagi orang tu. Okey. Okey. Tuan-tuan kalau boleh tanda boleh tak? Tanda ya. Tanda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tuan-tuan underline ber tu. Perkataan ber ni. Ni, ber ni. Sila bulat ke, underline ke ataupun shade ke, dia tu mabni. Jadi dia mengubah habis kata-kata di belakang dia tu. Ya, B. B ya, itu B dia bawah kategori huruf jar. Ya, dia bawah kategori haraf. Tengok ya. Jadi apa yang diubah? Isim. Bismi. Ni. Kan? Kan? Sebab ada B, jadi semua kena bagi bawah. B itu mengubahkan perkataan ismun jadi ismi. Jadi kita kata B itu harah, betul tak? Macam baru belajar macam ni. Semua begitu. Macam baru belajar ni. Itu yang saya heran tu. Bila B, dah pedah. Bila B huruf jai, itu yang saya pening kepala tu. Jadi dan kalian tengok sini. Okey, yang pertama haraf. Kita dah jumpa haraf. Haraf. Ya, okey. Zalikal kitabu. Zalika tu lupa tak? Itu isim isyarah ke isim mausul? Isyarah. Jauh ke dekat? Jauh. Dia isim isyarah dan kategori isim, tapi dia mabni. Ya. Dia mengubah tak? Dia tak ubah. Dia tak mengubah apa? Dia tak mengubah. Ya, dia tak boleh ubah orang. Cuma kalau ini laki, ini laki. Itu saja. Dia mengubah baris tak? Kalau ini Alkitabu jadi ba, jadi B, maka zalika tu memang kena pengubah. Ingat, isim dia berubah kalau dia lari daripada baris depan. Baris depan dia baris asal, original dia. Kalau dia baris bawah B ataupun ba, maka zalika tu pengubah. Tapi sekarang ni zalika tak mengubah orang, sebab dia isim isyarah. Zalikal kitab. Okey. La raiba, la juga haraf. Itu raiba tu dia special term. Dia macam tu je. Dia fi'il madi la syakka. Ya, tidak syak. Ya, maknanya dia tidak mengubah. La tidak mengubah. Kita belajar tak tu haraf? Haraf kita belajar tak? Haraf ada yang bekerja, ingat lagi tak? Dan ada yang tidak bekerja. Setakat ni boleh faham? Kita tengok haraf saja, jangan tengok isim lagi, tengok haraf je. La tidak haraf, dan ini tidak bekerja. Ya, la. Okey, yang bekerja tadi B. Ni amilah. Amilah ni bekerja, macam amil kutip zakat tu. Bekerja. Ghairu amilah ni tak bekerja. Oh, pasal istilah ni lah yang ya Allah. Tak kerja. Tak kerja artinya tak mengubah apa-apa. Kalau kerja artinya mengubah baris. Ingat lagi tak? Boleh ke? Ini kita dah terang banyak kali ni, tapi tak apalah tuan-tuan. Pasal kita hari ni kita guna pendekatan structure. Ini kata ulama structure. Okey. Tengok ni tuan-tuan. Allazina yu'minuna tak berubah, dia marfu'. Ingat tak? Ini marfu' ni, fi'il mudhari' berbaris depan. Apa tadi baris depan dia? Wow, sebab dia jamak. Dia jamak, dia tak berubah. Tak berubah. Bil ghaibi, B berubah. Jar. Lebih. Wow juga tak berubah. Wa ataf. Okey, tahu Kalau wa ni mengubah, yang ini dia tak jadi wa yuqimuna, dia jadi wa yuqimu. Dia buang nun. Ingat tak? Fi'il mudhari' kalau jamak,
dalam bentuk normal, dia mesti waw nun. Boleh? Waw nun. Sebab dia jamak. Tapi kalau dia jadi mansub, dia buang waw nun ni, dia jadi wayuqimu. Boleh tak? Oh, Haji Halim pun begitu tengok. Saya pun kira. Kalau Haji Halim dah begitu, orang lain macam mana lagi? Ha? Ha? Ya, okey, tuan-tuan. Yu'minuna ini fi'il mudhari' jamak. Kalau di sini dia ada lam, dia akan jadi lam yu'minu. Makna nun dia buang. Lam ni bekerja. Haraf yang bekerja. Boleh? Tapi kalau allazina yu'minuna, allazina tak bekerja. Dia tak bekerja. Sebab ini tak tukar. Boleh? Boleh tak? Allazi tu isim mausul kan? Allazi. Orang-orang yang. Tuan-tuan jangan lupa, allazina ni di dalam tu ada orang. Orangnya adalah hum. Tak? Hum. Kalau kita kata allazina ni, allazina hum yu'minuna, tapi tak boleh ubah ayat. Dalam allazina tu ada orang, iaitu hum. Mereka yang beriman dengan gaib dan mereka mendirikan solat. Hari ni cukup selesa mengajar, semua slow, steady. Khusyuk sebab kagum dengan ilmu. Okey, kagum dengan ilmu. Saya kata hari ni paling susah, tuan-tuan. Nak kata apa katalah, paling susah. Kita rest every 5 minit pun tak apa. Betul. Saya kata tadi di Seremban tadi, tuan-tuan, orang belajar 20 tahun, tanya pun belum boleh jawab lagi. Tuan-tuan belajar baru setahun, tanya pun dah hampir boleh jawab. Bagus tak? Bagus. Kalau dah ada suara-suara jawab mengatakan urja, Zara, tabi', bagus tu. Tabi'. Bagus tak? Bagus tak? Saya nak kata apa lagi? Sekarang ni kita masih makin bersemangat, tuan. Bila duduk saja di meja, ada orang bawa periuk. Ya, duduk saja, ada orang pula bawa pisang bikai, ya. Tidak kurang juga ada orang tu bawa beg biru selipar lain sebelah. Ada. ada lain sebelah cepat ustaz. Maknanya khusyuknya tu. Kita mohon pada Allah hidayah, okey. Ini haraf, ya. Okey, tuan-tuan. Ya, dan haraf ini semuanya mabni. Semuanya mabni. Okey, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, yang mengubah, yang perkataan mabni dan mengubah orang, iaitu fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Ya, bila kita kata, cuba tuan-tuan bagi satu fi'il madi. Akala. Ya, akala, ya. Akala fi'il madi. Akala fi'il madi. Dia tetap dia bagi atas. Taruh apa benda pun, taruh ma, taruh la, taruh apa benda pun, dia akan jadi akala. Tak berubah. Dia tetap. Tetapi dia mengubah orang. Dia boleh mengubahkan orang. Orang bukan sebelum dia, depan dia. Yang mengubahnya yang belakang dia, yang belakang dia. Jadi lepas akala ni, kita mesti taruh orangnya. Orang ni taruh satu orang. Akala Ali, Aliun. Ya, Ali Abdullah. Okey, Aliun, Ali. Okey, bila akala Ali, siapa yang makan? Ali makan apa? Kita kata telah Ali makan seekor ikan, tak? Sama? Kan. Jadi tuan-tuan, lepas Ali ada dua nama. Jadi siapa yang nak duduk lepas akala, boleh. Tapi orang yang pertama mesti berbaring depan. Position dia mesti marfu', which is normal. Dan bila dia marfu', dia mesti pemakan. Dan bila dia mansub artinya isim ni bertukar daripada marfu' kepada mansub, sebab dia jadi maf'ulun bih. Boleh tak? Dia ini position dia marfu', dia punya position dia marfu'. Ini position dia mansub, position mansub sebab dia jadi mangsa. Ini position dia marfu' sebab dia jadi pemangsa.
Boleh tak? Jadi pemansa. Kalau kita kata akala saja, adakah itu satu ayat? Tak, bukan, tak ada ayat. Tak ada. Kalau kata Ali makan ikan, maknanya Ali ni mesti marfu'. Marfu' maknanya maintain, bagi asal, dan samakan ini mesti berbalik atas. Itulah kata teori ni, dia kata balik, dalam bahasa Arab sajalah yang ada sign, bahasa lain tidak ada sign, ada makna saja. Kalau bahasa Inggeris, Ali eats fish, ada balik tak? Tak ada. Ada makna saja. Ali eats fish. Tak ada Ali eaton fission, tak ada. Tak ada. Kalau ya, akala ni telah makan. Telah makan. Bukan dia telah makan. Ya, dia ni Ali. Ali. Kalau tak ada Ali boleh. Boleh akala samakan. Dia telah makan ikan. Maknanya dalam akala ni ada orang itu. Yes. Huwa. Macam tu. Kenapa tak kata akala tu tak lengkap ayat ni? Yalah, akala ni masih lagi ayat, tapi ayat yang tidak understood. Akala maknanya he ate. He ate. Ate what? Not complete. Ate what? Nah. He tak complete. Kalau he ate an apple, a complete sentence. Okay? Boleh tak? Boleh? Okay. Saya singkong ni sebab kamu kata akala dia dah makan. Dia makan apa? Tak makan makanan lah. Ya. Okay. Kalau sudah ada ayat yang terdahulu, did he eat? Yes, he ate. Okay, finish. Hal akala aliyum? Akala. Full sentence. Tapi dengan syarat ada ayat sebelum tu. Okey. Nampak susah kan? Okey, dah. Okey, dah. Tengok ni. Tengok ni ya. Okey, sekarang tuan-tuan nampak dah. Nampak dah fi'il mudhari', fi'il madi dia mengubahkan isim selepas tu. Okey? Nah. Kita enggak perlu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Okey? Semua fi'il mudhari' kecuali satu, dia boleh berubah, tapi pada masa yang sama dia boleh mengubah orang. Okey, kalau saya terang nanti tuan akan kata, oh begitu. Ayat tu yang saya nak dengar. Ya, kalau lagi tak keluar ayat tu, lagi itulah tuan tak faham. Kita kata, okey. Ya, fi'il mudhari' ya'kulu. Betul tak? Dalam keadaan biasa dia mesti pada depan sebab dia boleh berubah. Ini akala. Dia mesti keadaan normal macam tu. Akala maknanya dia telah makan. Akala, kalau akal tu makin, okey. Ya'kulu fi'il mudhari'. Dia dalam keadaan normal dia bayu. Ini dia pada depan. Kita kata marfu'. Boleh tak? Dia tak marfu'? Pada depan dia. Okey. Kalau mansub, tuan-tuan dan puan, dia jadi ya'kula. Dia kita mansub. Ini dah berubah. Asal dia ya'kulu. Dan pada fi'il mudhari' yang ketiga, dia mati. Ya'kul, dia mati. Fi'il mudhari' sama ada baris atas atau baris mati. Baris atas atau baris mati. Itu perubahan dia. Tapi asal dia ya'kulu. Okey. Kita buat ayat. Ya'kulu. Okey. Ya'kulu Aliyun. Tengok. Dia menjadikan Ali baris depan. Samakan. Nampak tak? Ya'kulu dia mengubahkan Ali bagi maintain, lepas tu samakan bagi atas. Macam madi juga. Nampak tak? Ya'kulu sedang makan Ali ikan. Ikan kena bagi atas. Ya, ya'kulu. Dia fi'il mudhari'. Ya. Dan dia boleh diubah. Dia boleh diubah dengan kita memasukkan kalimah lam. Tidak.
Lam, jadi bila lam, dia di sini akan jadi bertukar kepada yakul, majzum. Lam yakul aliyun sama kan. Jadi dia bukan saja mengubah orang, dan dia juga boleh diubah. Itu faham tak maksud tu? Boleh tak? Jadi bagi saya, yang ini tak susah, yang ini tak susah, yang ini pun tak susah. Ya? Lam daripada sini. Jadi kita beritahu dah, yang mengubahkan isim ataupun perkataan lain haraf. Ini yang mengubah. Saya beritahu dulu, ada 80 haraf semua. Tak? Di antara 80, 53 mengubah orang, betul tak? Okey, jadi sekarang ni tuan-tuan, saya akan beri senarai semua sekali ni 80. Sekarang kita tengok sama-sama dengan detail. Sedikit perubahan daripada apa yang ada dalam ABC. Saya kena bagi juga detail sebab kita kena amanah dengan ilmu. Ya, kita bagi detail. Jadi jangan ke mana-mana, saya bagi sekarang. Hari ini kita belajar dengan detail, tuan-tuan dan puan, kalimah haraf yang mengubahkan orang. Haraf ini kalau duduk pada fi'il madi, dia tak berubah. Tapi kalau duduk pada fi'il mudhari', dia mengubah fi'il mudhari'. Pada masa yang sama, fi'il mudhari' juga mengubah orang isim di depan dia, di belakang dia. Ingat lagi tak? Ingat tak kita belajar maf'ulun bih? Kita belajar juga ingat tamyiz, hal. Kita belajar juga apa tu maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli, maf'ul fi. Ingat lagi tak? Mutlak. Itulah duduk pada fi'il mudhari' yang telah diubah kan. Okey. Haji Azhari dia orang macam ni je, sebab dia tak datang masa itu tu. Tahu. Okey, tuan tengok ni. Okey, tengok dia. Kita belajar dengan detail haraf. Haraf semua sekali ada 80. Tuan tengok ni. Tengok yang sebelah kanan, haraf. Tak nampak Tuan cubalah tulis balik. Al-haraf, al-harfu ada 2 arrow. Nampak 2 arrow? Arrow pertama dia kata huruful mabani. Nampak tak? Di bawah huruful mabani. Ada 29. Nampak tak? Yang kedua huruful ma'ani. Nampak tak? Okey. Nampak tak? Tuan Haji Syukri nampak tak? Nampak? Dia kalau tak nampak ni sebenarnya ilmu nak masuk. Tak lama lagi nak masuk tu. Sebab dia akan usaha. Ya, Tan Sri? Ya. Sebelah kanan, huruful ma'ani itulah di bawah tu, yang ada 5 lajur tu. 50. Okey, tuan-tuan, huruful mabani ada 29 all together. Daripada amzah sampai ke ya. Nampak tak? Amzah, alif, ba, ta, sa, ji sampai ke ya. Di situ wassalam tak masuk. Datin ni sorry ya. Okey, masuk tak? Okey. Okey, tuan-tuan jangan tengoklah yang di bawah alif bata tu ada satu line. Jangan tengok ada nombor-nombor, jangan tengoklah tu. Itu tidak berkait dengan ilmu kita. Okey, tuan-tuan kena tengok huruful ma'ani di sebelah kiri tu, yang laju besar tu. Yang laju besar tu. Tengok tak di situ huruful ma'ani dalam selepas tu dia tulis 80. Ada 80 nombor? Ada 80? 80 kecil. Ada tak? Kena buat macam cerita tu orang beli 80. Ada. Ada. Tak ada, tak nampak tak lama lagi lah tu. Ada tak huruful ma'ani 80? Okey, ada V terbalik. V terbalik. Tahu? Dan titik. Okey, tuan-tuan. Ada tak line pertama dia panggil ahadiyah. Ahadiyah tu bermakna yang satu huruf. Huruf ma'ani yang satu huruf. Huruf ma'ani ni dia punya penerangan dia iaitu kalimah. Nampak tak dia punya penerangan itu di bawah huruf ma'ani 80 tu ada tak penerangan dia? Hiya kalimatun. Nampak tak? La yatimmu madluluha illa bi idafatiha ilal ismi awil fi'li. Dia kata huruf ma'ani tidak sempurna maknanya melainkan dicantumkan dengan isim dan juga fi'il. Ingat ke tak? Okey. Jadi tuan-tuan,
bagi makna sikit Oh, nak mana? Dah tahu. La yatim tu tamam, la yatim tidak sempurna. bukan nak macam yang anak yatim. Bukan. Anak yatim tu daripada duduk ni juga. Anak yang sempurna bapak dia dah meninggal. Yatim. La yatimu tidak sempurna. Maknanya illa biidhafatiha, melainkan dengan menyandarkannya ataupun menyambungkannya ilal ismi illa biidhafatiha. Okey, ni ya. Ni illa melainkan bi Fatiha. Mana idhafatiha? Disandarkan. Idhafatiha ni mudhafun ilaih, dimudhafkan, disandarkan. Illa bi idhafatiha ilal ismi awil fi'li. Betul tak saya terang dulu? Huruf ma'ani dia ada makna, tapi makna dia tak dipakai, tak sempurna kalau tak dicantum kepada isim dan juga fi'il. Ingat lagi tak? Okey. Tak apa. Mana tu je lah. Okey. Jadi huruf ma'ani ni ada 1, 2, 3, ada 5 jenis. Jenis pertama yang satu huruf. Yang satu huruf tu daripada amzah, ba, ta, sin, fa, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, alif, ya, ada 13. Saya dah bagi nombor 13 kan? Ya. Ada 13. Nak senang tu. Yang kedua, tuan-tuan, sunaiyah. Sunaiyah ni yang 2 huruf. Yang 2 huruf, tengok di bawah sunaiyah tu ada 26, nampak tak? Tapi nombor Arab ya. 26 iaitu a, is, ya, al, am, an, in, au, ai, i, bal, an, fi, qad, kai, lam, lan, lau, la, mus, min, a, na, hal, ha, waw, ya. Yang 2 huruf ni ada 26 semua. Tuan-tuan jangan risau, dia campur sekali, yang bekerja pun sini, yang tak bekerja pun sini. Okey. Yang ketiga 3 huruf, ada 25. Ai, ajal, izan, idan, iza, alla, ila, ama, inna, aya, bala, thumma, jalal, jaira, khala, rubba, saufa, ada, alla, ala. Ini semuanya yang 3 huruf. Jumlah semua sekali ada 25. Okey. Jaira tu Jairi tak? Ya? Jaira tu Jairi. Jaira. Mana ni Jairi? Oh, ni Jairi. Jaira ni khala. Jairi. Jairi ya. Tapi ada masa dia pakai Jaira. Jairi ya. Okey. Tuan-tuan jangan tanya lagi makna ya. Saya kena tanya guru saya. Banyak makna pelik-pelik ni kan. Betul? Yang keempat, yang 4 huruf, iaitu izma. Alla, illa, amma, imma, hatta, hasya, ka'anna, kalla, la'alla, lakin, lama, laula, lauma, halla. Ini semua dalam Quran. Jadi tuan-tuan, yang 5 huruf ada one only, lakin. Nah, lakinna tu maknanya tetapi. Jadi tuan akan tetapi. Jadi jumlah semua sekali 80. Dari 80 ni saya dah beritahu dulu, 53 saja yang bekerja, yang boleh mengubahkan isim dan fi'il di depan dia. Ya. Jadi tuan-tuan tengok ni. Okey. Ni. Yang amil ada 53, yang ghairu amil ada baki tu. Okey. Okey, tuan-tuan, sekarang kita pergi kepada jadual yang sebelah tu. Huruf. Ya. Ya. Lakin ni. Oh, lakinna. Tak yang bawah. Ini lakinna. Lakinna 5. 5. Tapi lakin ni cuma jadi 4. Lam kap ni. La tu tasdid ada lam alik. Asal dia. Oh tu. Lakin ada lam alik. Lam alik kaf nun. Betul tak? Sebab tu dia 4 huruf. Now it makes sense. Kalla Ka lam alif. Ni Sabtu. Sabdu. Ada Sabtu.
Ka lam lam alif. Kalla. Okey? Boleh tak? Boleh? Jadi kita kena terima dulu. Cara sama. Kita kena terima dulu haraf ini ada 80 yang saya bagi dulu. Sekarang detail lah. Tak ada lebih 81. 53 yang bekerja dalam jadual ABC. Kemudian tengok pada jadual sebelah tu, huruf terbagi pada dua, mabani dan ma'ani. Mabani dia tak cerita panjang. Mabani tu maknanya dia gunakan untuk buat perkataan, ataupun kita kata huruf alfabet, ataupun dalam bahasa Arab huruf hijaiyah. Ya, boleh? Yang ma'ani tu ada dua, amilah, ghairu amilah. Bekerja dan tak bekerja. Yang tak bekerja dia tak bincang. Yang dibincang yang bekerja. Boleh? Kenapa dia tak bincang yang tak bekerja? Sebab bila yang tak bekerja ada pada isim tak berubah, mana tak bekerja lah. Ya, fi'il tak berubah, tak bekerja lah. Ya? Boleh tak? Diam lagi tu. Okey. Betul? Ni. Okey. Nak rehat dulu ke? Penat? Okey. Kita habis ni, kita rehat ya. Dan bila dia bekerja, tuan-tuan, bila dia bekerja untuk isim. Nampak tak laju pertama tu? Kalau dia ada pada isim tu berubah daripada asalnya baris depan kepada baris atas ataupun baris bawah. Ingat lagi tak? Okey. Kepada baris depan, daripada baris depan kepada baris atas dan baris bawah. Dan jangan lupa tuan-tuan, isim tu bila dia baris depan, mana dia asal. Dan isim dalam keadaan asal baris depan ada 8 sebab. Ingat lagi tak? Ada 8 sebab. Sebenarnya macam tu je. Macam tuan-tuan ni duduk di Shah Alam, sekali pergi Puchong, sekali pergi Bukit Cerakah, selagi pergi Gombak, Datuk ya. Tempat tu semua ya. Tapi setiap kali pergi tu tak pernah kenal tempat tu. Okey. Boleh ni? Boleh? Dengar saya beritahu, huruf yang bekerja pada isim, bila dia taruh pada isim tu menjadi baris atas, okey, atau baris bawah. Okey, boleh? Baris atas atau baris bawah. Jadi kita dah kena cari apa dia alat yang menjadikan isim tu baris atas, dan apa dia alat yang menjadikan isim tu baris bawah. Dan kita tahu kalau dia baris atas ada 12 sebab. Boleh? Boleh tak? Kalau baris bawah ada 3 sebab. Kalau baris dia asal, baris depan, dia ada 8 sebab. 8 sebab yang ada tu tidak ada hubungan langsung dengan haraf. Boleh tak? Tengok saya punya semangat ni. Boleh tak? Boleh faham tak ayat tu? Okey. Kalau macam tu, kita pergi kepada yang bekerja pada fi'il. Ingat, dia bekerja pada fi'il, hanya fi'il mudhari', fi'il madi dia tak ada apa-apa sebab madi tu tetap. Betul tak? Fi'il madi taruh apa benda pun yang 53 tu dia memang macam tu je. Dia buat sadin je, buat dia je. Sebab dia tetap. Ya? Sebagai contoh, kita katakan akal tu saya dah makan. Ya? Sum tu saya dah puasa. Ya? Sum tu, solai tu saya dah sembahyang. Kalau sum tu ni positif, saya dah puasa. Solai tu saya sudah sembahyang. Kalau taruh ma dia akan tetap jadi ma sum tu. Dia akan tetap jadi ma solai tu. Ma sum tu saya tak sembahyang, tak puasa. Ma solai tu saya tak sembahyang lagi. Makna berubah tapi ejaan berubah tak? Ejaan berubah tak? Tak berubah. La tak berubah. Yang boleh taruh lah. Kalau yang tak boleh taruh, macam mana pun tak berubah juga. Yang mana-mana yang sesuai untuk dengan dia. Kalau somtu ni dia akan jadi ma. Kalau soleh tu jadi ma juga. Ya, tuan-tuan mesti ingat, haraf yang masuk pada fi'il atau pada isim ikut kesesuaian. Bukan semua haraf boleh masuk.
Ikut kesesuaian. Boleh tak? Ingat tak? Daripada positif jadi lebih positif, daripada positif jadi negatif, jadi lebih negatif. Ingat lagi tak? Okey. Okey. Tengok ni, tuan-tuan. Sebab itu saya kata sangat susah. Minta maaf lah saya kata beritahu tu sekarang sangat susah. Jadi tuan-tuan kena pasang betul otak malam ni. Ya, buat macam ni. Betul. Memang susah tuan-tuan. Sebab itulah Nabi Tuhan kata dalam Quran, ya, belajarlah Al-Quran, kerana Al-Quran itu menjadikan manusia lebih bijak berfikir kan. Sebab semua bahagian otak, bahagian oblong gatal dalam otak tu semua menjadikan kita ni, dia oblong gatal ni dia sebiji dia macam tiang bendera kan. Bila tuan-tuan tak belajar apa-apa, macam tu dia duduk. Bila tidur dia tidur, bangun makan, bila belajar nahu, dia gocok. Okay. Boleh kan? Tuan-tuan tahu tak kenapa ramai usahawan berjaya bila dia terlampau berjaya besok habis berjaya, dia apa yang dia buat? Bila dia berjaya duit banyak, apa yang dia buat? Dia simpan benda lama, dia simpan lukisan harga sejuta dia beli. Apa sebab? Bukan bodoh, sebab dia punya oblong ni semua mengajar dia. Kita nampak lah lukisan beli sejuta. Orang yang tak ada nilai, tak ada makna, yang oblongnya dah mati ya. Jadi tuan-tuan, ni oblong ni dia beli, kalau salah buat dia jadi gatal tuan dia. Dia nak oblong gatal. Aduh. Jadi isin. Lepas tu kalau nak release kan tuan-tuan, dia kena ada belajar tarian kan. Baru release kan. Kan belajar tak tarian Arab? Macam mana Arab kan? Mana ada kelas agama yang ada belajar tarian? Sini. YouTube juga suka. Okay tuan. Okay, ini susah tuan. Okay. Okay tuan. Yang bekerja pada isim. Pada isim. Ada 4. Tuan kena fikir dalam. Ada 4. Ada 4 dot. Dot pertama menjadikan isim tu baris bawah. Betul tak? Dot kedua menjadikan isim tu berubah. Nasah tu kena berubah. Tulis nasah. Okey. Dot ketiga nidak. Nidak itu seruan. Ya, dot ketiga seruan. Bila seruan dalam Quran kena baris atas. Dot keempat dia panggil istisna. Istisna tu maknanya kecuali. Kecuali. Okey tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, okay, itu saya kata susah. Jadi tuan-tuan, bila haraf itu bekerja pada isim, dia menjadikan isim tu baris bawah. Boleh? Yang kedua, dia menukarkan isim daripada baris depan kepada baris atas, depan atas, depan atas, depan atas. Nasah tu ni tukar. Nanti saya beri contoh. Dia tukar. Sometimes baris depan, sometimes baris atas, tapi dia tak jadi baris bawah. Sebab baris bawah ada pada jar. Ada pada jar. Nampak tak? Jadi nasah dia tukar daripada depan ke atas, tapi dia bukan daripada depan ke bawah. Sebab depan ke bawah ada pada jar. Ada pada jar ada 16 kan. Dan yang ketiga dia tukar isim menjadi baris atas. Nida. Dia pakai ya Muhammadah. Yang ketiga tu baris atas, dan yang keempat tu pun baris atas juga. Baris atas dengan sebab ada istisna. Istisna tu maknanya illa. Ya, tuan-tuan, an-nida tu tulis ya, al-istisna tu illa. Ustaz, ya. Seruan ya. Seruan. Ya. Ya, tuan-tuan ni. Tuan-tuan, Allah, tuan-tuan sabarlah. Saya macam nak menangis ni. Tak apa, saya memang kuat sabar. Tuan tahu tak, balik ni saya balik Seremban tahu tak, 3 kali tidur sampai dekat dengkil, tidur sekejap. Penat. Sampai dekat apa tu Seremban tu, KFC belum tutup lagi, hentam KFC seketul, tidur. Sampai rumah selalunya pukul 1. Betul. Kalau balik Seremban.
Janganlah pula tanya kenapa balik sembang Ustaz. Habisnya. Jangan tanya, maknanya begitu. Nak mari sini tadi pukul apa Ustaz? Pukul 3 betul tak? Tidur landing dekat surau tu. Ada 3-4 orang belajar nahu. Pun juga susah nak masuk. 3-4 kali ajar tak masuk. Whiteboard tak ada. Whiteboard ada pun tak masuk. Whiteboard tak ada lagi lah. Lepas tu ada pula seorang Allah tu sponsor whiteboard. Sponsor whiteboard. Besok minggu depan ada whiteboard sponsor. Whiteboard dia tak mahalnya RM200 je kan. Kalau dah berkandak kan. Yang nak belajar tu yang dia buat highway tu. Yang duk beki cap highway tu kan, mamak tu kan, nak belajar orang Melayu tengok je tu ada terlalu pandai. Okey tuan-tuan, kita tengok dia bekerja pada isim. Okey ada berapa? Ada 4 kan? Okey okey tuan-tuan, beri satu isim, beri satu isim ya. Al-Bahri. Tuan-tuan, apa makna Al-Bahr? Laut. Jadi kalau kita beri satu isim, kita kena sebut Al-Bahru. Yes. Jangan sebut Al-Bahri. Kalau sebut Al-Bahri, why? Kalau sebut Al-Bahru, why? Sebab Al-Bahru ni bila dalam keadaan biasa mesti bagi depan, normal. Okey, normal. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, dia menjadikan isim tu pada bawah bila taruh P. Bila taruh semua huruf jar, dia akan jadi baris bawah. Okey, selesai satu. Jadi huruf jar ada 16. Selesai tak? Selesai tak? Selesai. Satu. Okey, sekarang dia kata nasah. Ya, ini nasah ya. Ini fil jari. Fil jari. Jar. Sekarang ini nasah. Apa makna nasah? Nasah berubah. Tukar. Dia turun yang ni, dia tarik yang ni. Ganti. Kalau nasah ni tuan-tuan, kita kata Al-Bahru ini. Kalau kita buat ayat yang lengkap, okey, bila nasah dia kena ada ayat yang full ayat. Ya, tengok ni. Tengoklah. Tengok ni. Okey, tengok ni. Okey. Saya rasa lepas ni tuan-tuan seronok tidur. Benda faham. Ya, ni. Al-Bahru, laut itu wasi'un. Tuan-tuan mesti try to understand this. Ini because there's nothing yang menyebabkan dia berubah. Jadi kita katakan laut itu adalah luas. Ya, apa dalam bahasa Inggeris? The sea. Wide ya? Wide. Tak apalah. Jangan taruh tanwin sudah. Tuan-tuan, it is a full sentence. Laut itu luas. Full sentence. Ya? Okey, tuan-tuan. Bila kita taruh kana, yes. Kana ni dia nama alat nasah. Alat nasah. Dan ada beberapa alat nasah. Nanti di bawah tu ada. Bila masuk kana, Al-Bahru ni maintain wasi'un kena jadi si'an. Inilah maksud dia nasah. Nasah menukarkan wasi'un jadi si'an. Itu nasah. Nasah artinya menukarkan. Memaintainkan Al-Bahru ni jadi biasa dan menukarkan wasi'an ni jadi bagi atas. Jadi bagi atas. Ketika ini degree of belief adalah 50%. Kalau degree of belief 25%, yang tak ada apa-apa tadi. Al-Bahru si'un. Laut itu luas 25% saja. Dia punya kepercayaan dia, keboleh percayaan dia. Laut itu luas. Okey tuan-tuan. Kerana ni nama dia alat nasah. Alat nasah. Bukan alat nasab, alat nasah. Menukarkan khabar jadi baris atas. Ini mubtada, ini khabar. Jadi bila taruh kana, Al-Bahru maintain asal, wasi'un jadi si'an. Okey. Taruh pula inna pun juga nasah. Dia panggil haraf nasah. Inna Al-Bahru tukar jadi Al-Bahra. Al-Bahra
Al-bahra wasi'an, kembali balik maintain. Wasi'an. Tengok dah? Boleh tak? Jadi kana dengan inna ni digelar haraf nasab. Jadi tengok dalam ni, di mana haraf nasab? Tengok haraf nasab. Nombor 4. Nampak nombor 4? Huruf nasah. Nampak nombor 4? Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla, in, ma, lata. Itu huruf nasah. Nanti minggu depan kita akan cari satu-satu Al-Quran mana huruf nasah. Jadi tuan-tuan, bila huruf nasah yang ini dia menjadikan khabar baris atas. Bila huruf nasah yang ini menjadikan mubtada baris atas. Okey? Jadi yang ini baris original, tapi yang ini yang menukarkan. Kalau tuan-tuan jumpa kanal bahru wasi'an dalam Al-Quran, ini memang haraf nasah. Sebab ini isim baris atas. Nanti kita tengok Al-Quran, kalau tak percaya. Okey tuan-tuan? Kana ni dia campur. Ya. Dia antara kana dengan in tu. Jadi dia makin kuat lagi kan. Makin kuat. Yang akhir tu Innallaha kana. Dua-dua dia pakai. in kana. Innal bahra. Campur. Okey. Kana al-bahru wasi'. In kanal bahru wa cian. Jadi ini lagi kuat. Jadi wasi'an lah lagi kuat. Lagi kuat. Tapi ini tak adalah pada, selalunya dia pakai pada Allah. Innallaha kana aliman hakima. Okey. Boleh? Okey. Nampak penat tu, kita rehat 5 minit. Ada minta tengok dulu. Diluluskan. Okey. Tuan-tuan ni. Okey. Jadi tuan-tuan, huruf nasah ada 8 benda ni. Ini yang betul-betul praktikal dengan detail. Jadi bila kita jumpa ayat innallaha, inna tu huruf nasah. Jangan kata lagi inna huruf nasab. Dia huruf nasah. Bila huruf nasah, dia menasabkan isim. Kalau kita huruf nasab, betul jugalah. Jadi ini detail. Lepas ni tak ada lagi detail. Ya. Ya. Itulah sebab kana lain, inna lain. Dua-dua huruf nasah. Bagus dia soalan tu. Tengok panggil T tu, tak panggil Inna Hayati. Yang ni. Ya. Tuan ni tengok sini. Saya pasal ada semangat sikit pasal makan pengat. Pengat pisang tu saya punya favourite. Pengat tu. Ada lebih tak? Tapi kalau nak sedap lagi, taruh bunga cengkeh sikit. Jangan taruh banyak. Taruh 2 bunga je, 2 kuntum je. 2 kuntum mewangikan pengat pisang tu. Sira macam orang sira, orang kalau tempat saya sira taruh 2 benda, satu bunga cengkeh dengan kayu manis. Supaya orang yang makan tu bertambah manis. Boleh tak? Okey ni. Ni. Kana menjadikan isim maintain, khabar dia bagi atas. Inna menjadikan isim mubtada bagi atas dan khabar dia maintain. Maintain tu maknanya original. Boleh tak? Dalam ayat tak pernah bertukar. Kalau nak tengok boleh tengok. Tak bertukar ya. Okey. Jadi kalau tuan-tuan buka dalam Quran ayatnya memang macam tu. Kalau jumpa lah. Dalam tak jumpa. Memang semangat lah. 98 dia. Ni. Walaqad 98 ni. Walaqad anzalna. 98 tu. Okey. Ni. Walaqad anzalna. Man kana aduwan
Fa innallaha. Betul? Fa innallaha adu lil kafirin. Betul? Man kana. Ya betul. Fa. Ini sama. Man kana. Ini. Apa beza ni? Okey ni. Tuan-tuan. Soalan yang sangat mencabar. Ni. Kana ni iaitu huruf nasab tak? Okey, yang kita jumpa ni isim yang kedua tak? Kan? Aduan. Isim yang kedua tak? Betul tak? Isim pertama tak ada. Yang kita jumpa man kana aduan. Aduan kan? Yang ni tak ada kan? Yang ini ada tersembunyi dalam kana. Dalam kana tu ada domain yang tersembunyi iaitu huwa. Maka siapa dia aduan menjadi seteru lillah kepada Allah wa malaikati kepada malaikatnya, maka jawab dia ada. Jadi ni tu. Ni dalam ni ada huwa. Huwa tersembunyi. Ini khabar kana. Isim kana tersembunyi dalam ni. Huwa. Ingat lagi tak kana tu kan fi'il madi? Mustatir. Ingat tak? Ingat tak? Tak apa nak angguk. Oh. Kena mandi bunga. Kena mandi bunga. Tak apa tuan-tuan. Tak apa tuan-tuan, penat tidur rehat. Memang susah ni. Memang susah ni. Betul? Ya, betul. Di sini man kana huwa aduwan lillah. Betul? Jadi huwa ni isim kana fi mahali raf'in. Betul? Aduwan ni khabar kana mansub. Betul tak? Ya betul. Okey, dah jawab dah. Okey. Saya nak membezakan dua mangkana satu habis ucapkan fa innallaha ta'ala. Okey, betul. Ya. Yang ini ni degree dia lebih tinggi pada ini. Iaitu degree dia isim ni menjadikan baris atas dan khabar dia baris depan. Nampak tak? Isim baris atas, khabar baris depan. Nampak tak? Sama tak? Fa innallah, maka sesungguhnya Allah itu aduwun, musuh bagi orang-orang yang kafir. Jadi bila kita taruh inna, mesti isim pertama baris atas, mesti isim kedua baris maintain, baris depan. Jadi isim pertama ni dia kata ditukar daripada Allahu kepada Allah, dan isim kedua ni maintain. Okey? Di sini isim pertama yang mana baris depan tersembunyi dalam kana fi mahalli raf'in, dan isim ini baris atas sebab dia jadi khabar kana. Boleh tak? Boleh? Tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan tanyalah 20 kali saya terangkan. Tengok aje lah. Okey tuan. Okey, fil fi'li. Bila haraf jar dia bekerja pada fi'il, dia menjadikan fi'il tu baris mati, jazam. Betul? Jazam. Apa tak? Jazam. Ini isim ini fi'il. Ya. Cuba tuan sebut satu fi'il mudhari'. Ya. Ya kalau. Okey. Fi'il mudhari'. Nanti kita cari dalam Quran. Fi'il mudhari' ya'kulu kalau mufrad, betul tak? Ya'kulu kan mufrad. Kulu ini marfu'. Kalau jamak ya'kuluna. Ini jamak. Dan keadaan normal iaitu kita kata marfu'. Cuba sebut marfu'. Okey, marfu'. Baris depan. Okey. Maknanya he is eating. They are eating. Mana dia? Ini present continuous tense atau present, ini present tense. Ya, he is they are eating. Ini he is eating. Sedang makan. Okey. Bila dia jazam, dia kena taruh lam. Dia akan menjadi lam yakul. He is not eating. Ini positif tadi. Taruh lam, dia akan buang nun, ganti alif. Ya, they are not eating.
lam yakulu. Jadi kalau taruh lam mesti mati. Tapi ini mati dia take out nun. Boleh? Okay tak? Ini maknanya not eating. Not eating now. If not eating forever, dia akan jadi lan. Lan. Still not, but forever. Lan ini dia tak jadi majzum, dia dimansub. Lan yaku lah. Not eating forever. Untuk jamak dia akan jadi lan ya kulu, same tanda. Ini mansub, ini majzum, tanda dia take out nun. Ini juga mansub sebab ada lan, tanda dia juga same, take out nun. Jadi macam mana kita nak tahu ini mansub, ini majzum? Tengok tanda. This is for untuk baris atas, ini untuk baris mati. Jadi fi'il mudhari' dia berubah kepada baris mati atau baris atas saja. Ini nama dia jazam. Nama dia jazam. Jazam ni, ini jazam, ini mansub. Dua saja. Yang marfu' tu normal. Boleh tak? Jadi huruf jazam ada berapa? Ada 6. Huruf ni ada 6. Huruf mansub ada 4. Huruf ni ada, nampak tak? Huruf nasab ada 4. Nampak tak? An, lan, kai, izan. Kan? Nampak tak? 4. Okay, huruf ja ada 19. Kita belajar 16 je. Dia hentam 2 lagi. 3 lagi. Tapi inilah yang betul-betul Tuan Sri. Tak ada lebih pada 19. Inilah. Ya. Kemudian sebelah tu huruf nasah. Huruf nasah ada berapa? 2, 4, 6, 8, 10. Huruf nasah yang tadi. Yang kita buat nasah di inna tu kan? Yang inna kana tu kan? Tu nasah. Huruf atas ada 9. Kita belajar 6 ke 8. Huruf nasah far'i. Ini minggu depan. Huruf nida 2, 4, 6, 8. Huruf nida dan huruf seru. Macam ya Rasulullah, ya Allah. Ya, adik-adik dia ada 8. Kemudian satu lagi huruf istisna. Ini jumlah semua sekali 53 yang kita belajar. Wallahu alam. Dia tuan-tuan, saya yang paling seronok sekali bagi pelajar sekolah bila sekolah nak tutup. Selalunya balik awal, betul tak? Saya yang paling duka cita sekali bila nak mula persekolahan. Ya, dan saya yang paling suka sekali setiap hari bila balik sekolah. Bila balik sekolah pintu pagar ketat. Bila mari sekolah pintu pagar longgar kan? Itu dia. Jadi kita pun sama jugalah. Bila nak habis waktu semua seronok kan? Okay. Yang tak seronoknya guru, sebab bila lagi nak faham, tak faham. Sabar je lah. Tuan-tuan tunggulah ya. Saya bagi sampai bulan puasa ni, InsyaAllah. Bulan puasa ni tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan boleh tahu dah ini haraf berubah, ini haraf tak bekerja. Tahu dah. Ini fi'il mudhari', yang majrur, yang mansub, yang majzum, tahu dah. InsyaAllah. Jadi kita ada berapa bulan lagi nak puasa? Ya? 4 bulan lagi ya. Jadi tuan-tuan, you must have your intention untuk arrive at our goal. Maknanya during Ramadan tuan-tuan baca Quran seronok, boleh tahu jawab majrur. Sebab itu kita kena bersungguh ya. Jadi tuan-tuan kena ada kekuatan dalaman supaya boleh belajar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah Tuhan kami, aku telah melakukan banyak keburukan. Oleh sebab itu aku mengakui yang aku telah menzalimi diriku. Ampunkanlah dosaku ya Allah, ampunkan dosa kami semua ya Allah. Selagi kami tidak mampu dosa kami ya Allah, maka selagi itulah kami sentiasa melakukan kezaliman kepada diri kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, permudahkanlah urusan belajar kami, permudahkanlah urusan kerja kami ya Allah, permudahkanlah urusan perniagaan kami ya Allah,
bersama belajar kami Allah, anak-anak kami, keluarga kami berada dalam keadaan aman dan sejahtera. Ya Allah Tuhan kami, lindungilah kami daripada fitnah durjana. Ya Allah kami, lindungilah kami dari azab sedunia, azab neraka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana alaika tawakkalna wa alaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah Tuhan kami, kepada Engkau lah kami bertawakal dan kepada Engkau lah juga kami memohon perlindungan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum. ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي التوبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي